Disebabkan perbuatan dia, orang lain yang kena tempias juga, orang lain yang kena apa, terkesan juga nanti. Anak dia terkesan, mak dia pun terkesan. Okay, jadi tak ada guna. Dah hanya disebabkan kau tak suka Perdana Menteri. Kau tak setuju dengan apa yang Perdana Menteri buat. Mungkin ideologi politik kau berbeza dengan Perdana Menteri. Dia orang Islam, dia orang Melayu. Kita jangan benci sebegitu. Tapi yang ini tuan-tuan, 5 juta. Kau menangis. 2,000 gaji, menangis. Nak tanggung 2 anak, ibu sakit jantung. Sekarang ini, yang sengsara siapa tuan-tuan? Yang sengsara bukan dia. Dia senang lepak lah dalam penjara 6 bulan. Anak dia, ibu dia yang sakit jantung, isteri dia yang tak bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng. Kita bersama lagi. Okey, geng. Baru-baru ni 2 hari lepas, mahkamah dah jatuhkan hukuman kepada lelaki yang tawar 5 juta ringgit untuk nak bunuh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lelaki tersebut dipenjara 6 bulan dan kalau tak silap aku bayar denda sekali lah. Okay, berita dia, lelaki tawar 5 juta bunuh PM dipenjara 6 bulan. Tak tentu pasal lah. Hang betul-betul cari penyakit lah, geng. Dia betul-betul cari penyakit dan berapa ramai yang diugut PM nak bom lah, nak bom meracun kat PM lah. Hampa yang cari penyakit. Sedangkan sekarang ni hampa tak boleh terima hakikat yang hadiah wang tak dapat jadi menteri, makan gaji buta. Hadiah wang tak dapat jadi duta khas. Hadiah wang tak dapat duduk di dalam kerajaan. Hadiah wang kalah di dalam pilihan raya. Parti yang dibawa, yang diperjuangkan oleh hadiah wang kalah di dalam pilihan raya. Terimalah hakikat tu. Sebab tak boleh terima hakikat betapa penyakit hati, penyakit jiwa tu, gundah gulana huru-hara di dalam jiwa ni keterlaluan. Tu yang macai-macai hak di bawah duk keluarkan kenyataan mangkak-mangkak ni. Ni hang tak tu pasal lah musibat hang menyusahkan anak-anak dan isteri hang. Dan tak apa, aku akan bawa dengan hampa Wan Abdul Hadi dan juga Iswadi Moni membincangkan, menceritakan, membuka minda dan fikiran kita soal apa? Soal budak macai daripada Perikatan Nasional dan Parti PAS ni. Keluarkan kenyataan, lalah hang tak tu pasal hang kena masuk penjara. Dan yang teruknya, isteri hang dan anak-anak hang. Jangan cari penyakit, orang cakap. Tapi bila hang cari penyakit, now, ini bukan kezaliman. Ini bukan kezaliman. Ini bukan kezaliman ke atas diri hang. No. Ini adalah satu keadilan untuk hang. Sebab kata-kata hang, benda yang buruk hang nak buat kat orang, lalah kena balik kat hang. Kita kena faham satu dan kita kena ingat. Kita buat baik kat orang. Kita buat baik dengan sesuatu perkara tu. Benda yang baik, insyaAllah akan mai benda yang baik kepada diri kita. Tapi apabila hang buat benda yang buruk, macam ni ini lah. Walaupun hang hanya tulis status, hang tulis hang update status ataupun di dalam grup-grup WhatsApp ke, Walabot ke apa, hang keluarkan kenyataan macam ni, orang screenshot, orang boleh pergi cari hang. Tak boleh terima hakikat, macam tak boleh redha, tak boleh terima qada dan qadar Allah. Allah yang angkat Anwar Ibrahim tu, bukan hang. Sebab hang tak undi dia. Allah yang menggerakkan hati-hati manusia, rakyat Malaysia, undi Anwar Ibrahim. Dan Allah yang menggerakkan hati-hati presiden-presiden ni supaya berbincang, deal bersama-sama. Dan Allah yang gerakkan hati yang di Pertuan Agong, tubuh kerajaan perpaduan, angkat parti-parti ni duduk bersama-sama, tubuh kerajaan demi negara, demi rakyat, demi kestabilan negara. Apa lagi yang hang nak petikai? Wahai malaun, apa lagi yang hang nak petikai? Ini semua Allah dah atok siap dah. Hidup dan mati kita, kita lahir pun Allah dah tentukan, kita mati pun Allah dah tentukan ke mana kita. Jadi sebab ketaksuban, hang buat benda yang melampau dan hang kena hadap. Sedangkan bila hang hadap naik ke mahkamah, peguam pun tak ada. Peguam pun tak ada. Lalas tak ada seorang parti hang sokong, pentaksub parti hang tu haram sekok pun tak ada pi membela hang ataupun tawar peguam untuk hang. Tak ada seorang pun. Lah hang kena hadap sendiri. Kesian kat anak-anak dan isteri hang. Sepatutnya perkara-perkara macam ni kita sebagai penonton kita kena ambil iktibar. Jangan terlalu melampau di dalam politik. Sebab apa? Bila kita terlalu melampau, esok kena dekat diri kita balik kan. Jadi jom aku nak buat dengan hampa sama-sama. Jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Wan Abdul Hadi soal yang
budak yang tak tu pasal pergi cari penyakit dah lah masuk ke dalam penjara 6 bulan juga. Jom sama-sama kita dengar. Okey, semalam mahkamah jatuhkan hukuman 6 bulan penjara. 6 bulan. Sekali dengan denda lah. Okey, untuk seorang lelaki ni, brother ni. Aku ingat lagi, aku pernah tengok TikTok dia tu. Dia buat ancaman terhadap Perdana Menteri. Dia siap tawar 5 juta lagi. Banyak ini duit dia. mahkamah jatuhkan hukuman penjara 6 bulan. Sia-sia. Kalau baca laporan media tu, okey, Mamat tu dah lah tak diwakili peguam. Tak mampu nak hire peguam pun. Okey, pendapatan dia pun 2,000 sebulan je pun. Allah. Okey, kena tanggung 2 anak lagi. Anak pula kecil-kecil lagi, 7 tahun, 8 tahun. Ibu dia pula hidap sakit jantung. Okey, mana nampak tak? Disebabkan perbuatan dia, orang lain yang kena tempias juga. Orang lain yang kena terkesan juga nanti. Anak dia terkesan, mak dia pun terkesan. Okey, jadi tak ada guna. Tak ada guna dah hanya disebabkan kau tak suka Perdana Menteri. Kau tak setuju dengan apa yang Perdana Menteri buat. Mungkin ideologi politik kau berbeza dengan Perdana Menteri. Kau buat tindakan yang bodoh, tindakan yang tak masuk akal, tindakan yang merugikan diri kau, bukan setakat diri kau, anak kau pun, mak kau pun sekali. Jadi, tanggunglah kau. Waktu ni kau menangis lah macam mana sekalipun, kau merayu lah macam mana sekalipun. Sedih. Tak ada orang tolong kau dah. Mana pimpinan PAS? Mana lebay-lebay PAS yang kau agung-agungkan sangat? Mana dia awang? Mananya? Pemimpin kau? Mana orang yang nak tolong kau? Tak ada orang tolong kau dah. Dia orang pun tak nak bersubahat dengan kau. Dia orang pun tak nak campur, tak nak kotorkan tangan dia orang tolong kau. Sebab apa? Sebab benda yang kau buat ni memang tengah-tengah salah. Tak ada orang berpolitik sampai tahap macam tu. Kita Malu berpolitik ni ada batas dia, ada had dia. Okey? Waktu ni kau ingat PAS nak tolong kau. Waktu ni kau ingat apa? Perikatan Nasional nak tolong kau, Muhyiddin nak tolong kau, Hadi Awang nak tolong kau, Fadli Syari nak tolong kau, Muhammad Faisal nak tolong kau. Siapa lagi? Hamzah nak tolong kau. Tak ada. Dia orang tak kisah pun. Okey? Lain kali berpolitik ni pakai ni. Fikir-fikirlah. Tak ada guna berpolitik sampai tahap macam ni. Okay, tak ada guna. Tak untung 1 sen pun. Okay, ni pesanan untuk kita semua lah. Untuk diri aku sekali, untuk kita semua. Okay, berpada-padalah. Ini yang orang kata, dia dah menzalimi diri dia sendiri. Dia yang dah menzalimi diri dia sendiri. Bukan setakat diri dia. Terkenalah kepada anak-anak dia sekali, isteri dia sekali. Kalau dia gaji sampai puluh-puluh ribu apa, ini semua tak ada hal lah. Boleh hadap lah. Tapi sebab cuba bayangkan gaji 2,000. Kan? Dia nak bayar, macam dia nak bayar denda pun dia tak mampu ke. Tak ada pun peguam ke, dia nak hire peguam daripada kerajaan ke, hak yang guaman percuma ke. Tak ada pun dia nak panggil kawan-kawan Ratu Naga ke, Papa Gomo ke, apa ke. Kan? Untuk nak membantu dia, untuk dia hadapi kes mahkamah ni. Last dia mengaku bersalah. Lepas tu menangis. 6 bulan lah duduk dalam. Macam mana keadaan anak-anak dan isteri dia. Aku, contoh macam paling risau kan. Contoh macam aku, kehidupan aku dekat Kuala Lumpur ni kan. Rumah sewa. Rumah sewa bukan murah-murah, Habib. Kan? Aku fikir, kalau aku tak ada, apa yang akan berlaku kat anak-anak dengan isteri. Macam itulah. Cuba, kita bayangkan. Kita sebagai ketua keluarga. Hanya pendapatan daripada diri kita sendiri. Apa-apa yang berlaku dekat diri kita, macam mana terhadap anak-anak dan juga isteri kita, dia nak kena hadap dengan rumah sewa, dengan makanan, dengan keperluan asas, keperluan keinginan, kehajatan dan juga kehendak anak-anak dan juga isteri. Macam mana? Kan? Jadi sebab tu memang orang dah pesan, jangan cari penyakit. Tak kira daripada segi undang-undang, daripada segi ugutan, daripada segi hutang. Sama aja. Kalau hutang, kalau nak hutang bank ada, tapi minta dekat bank. Habis-habis pun pengalaman aku, bank akan call, bank akan ugut macam-macam. Eloknya hang bayar jugalah. Kalau hampir hutang dengan alo, memang mampu. Dia main ketuk pintu hang tu. Kan? Kita boleh tengok pengajaran dah banyak dah. Jadi orang kata jangan cari penyakit. Jangan duk buat tunjuk kata dia hero lah, gangster lah apa, duk pergi cari pasal dengan orang lah. Orang main heret kita pula kena. Itu sebagai contoh lah. Seperti mana sahabat tadi ni, dia yang keluarkan kenyataan, dia yang tawar 5 juta ringgit kepada orang, lah dia sendiri kena masuk penjara 6 bulan. Cuba fikir sebelum nak buat sesuatu.
Jadi jom sama-sama kita dengar pula apa yang diperkatakan oleh Iswardi ni soal ugut Perdana Menteri tawar 5 juta ringgit nak bunuh Anwar Ibrahim. Jom sama-sama kita dengar. Cerita menarik saya nak bawa ni tuan-tuan berkenaan dengan kemelampauan dalam agama. Lelaki tawar 5 juta ringgit bunuh PM di penjara 6 bulan. Seorang pemandu lori terkejut dan menangis setelah Mahkamah Session hari ini menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan kerana membuat hantaran mengancam di TikTok untuk membunuh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hakim N. Priscilla Hemamalini menjatuhkan hukuman ke atas Faizal Muhammad 35 selaku orang kena saman setelah dia mengaku bersalah terhadap tuduhan itu dan pemerintah menjalin hukuman penjara bermula hari ini. Menurutnya tuduhan itu didakwa melalui perkhidmatan aplikasi TikTok menggunakan nama profil Jai Adani 89 secara sedar membuat dan memulakan penghantaran dengan menggunakan perkhidmatan komunikasi yang mengancam sifatnya seperti mana hari ini aku nak transfer 5 juta kepada sesiapa yang nak tapi kena buat kerja sikit lah, tembak mati PMX dan menteri-menteri bodoh dan geng-geng DAP dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain. Hantaran itu dibuat dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain. Okey. Pertuduhan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia dan boleh dihukum penjara di bawah Seksyen yang sama. Yang ni tuan-tuan sebenarnya maksimum 50,000, penjara maksimum setahun atau kedua-duanya bagi sebahagian daripada kesalahan. So dia kena penjara 6 bulan. Mula-mula diminta supaya OKS dikenakan hukuman setimpal. Alright. Faizal tidak diwakili peguam merayu hukuman denda kerana dia baru mendapat pekerjaan lain. Faizal yang tidak diwakili peguam merayu hukuman denda kerana dia baru dapat kerja dan gaji dia hanyalah 2,000 sebulan. Dia menanggung 2 anak berumur 7 dan 8 tahun serta ibu yang menghadap sakit jantung. Isteri saya tidak bekerja. Saya ada banyak hutang yang belum dibayar dan kelengkapan sekolah anak tak beli lagi. Oleh itu saya mohon mahkamah untuk bayar denda kerana saya gaji 5 atau 6 hari bulan, katanya. Tuan-tuan, offer tadi dia punya sembang hari ini aku nak transfer 5 juta kepada sesiapa yang nak transfer ni 5 juta. Tapi bila merayu, isteri saya tak bekerja, saya banyak hutang, gaji saya 2,000 je sebulan. Tuan-tuan, jangan gelak tak. Kita benci macam saya lah. Benci macam mana pun dengan pengkhianat, tuan-tuan. Saya tak pernah ugut bunuh. Itu point saya. Saya benci pun mana-mana dengan Muhyiddin Yassin, dengan Azmin Ali, dengan Zuraidah Kamarudin. Tak pernah saya buat ugutan bunuh. Bagi saya itu melampau. Kita benci politik. Betul Saya ni terus terang saya kata. Saya benci politik. Dari segi politiknya saya benci. Muhyiddin Yassin, Azmin Ali, Zuraidah Kamarudin. Tetapi itu tidak mengeluarkan mereka daripada rang undang-undang. Itu tidak mengeluarkan mereka daripada Islam. Mereka tak jadi kafir. Mereka tak jadi kafir harbi yang halal darahnya. Tak ada. Kita benci kerana politik dia. Selain daripada itu, kita tak benci. Dia orang Islam, dia orang Melayu. Kita jangan benci sebegitu. Tapi yang ini, tuan-tuan, 5 juta. Kau menangis. 2,000 gaji, menangis. Nak tanggung 2 anak, ibu sakit jantung. Sekarang ini yang sengsara siapa, tuan-tuan? Yang sengsara bukan dia. Dia senang lepak lah dalam penjara 6 bulan. Anak dia, ibu dia yang sakit jantung, isteri dia yang tak bekerja. Dia mengaku bersalah, tidak diwakili oleh peguam. Saya nak tanya kepada walaon-walaon ni, yang mana pentaksub ni, korang rasa pemimpin korang di mana? Engkau orang rasa pemimpin korang kat mana sekarang ni? Di mana yang suara membela korang tu, di mana? Sampaikan apa orang kata geng-geng PN Saitro pun dok maki pemimpin mereka, tak membela mereka. Pergi buat laporan polis, laporan SPM, sorang-sorang je pergi. Pemimpin mereka langsung tak ada. Tuan-tuan, kita boleh berbeza politik. Saya tak ada masalah. Tuan-tuan nak kritik Anwar Ibrahim, tuan-tuan tak setuju dengan polisi Anwar Ibrahim, silakan. Itu tak ada isu. Tetapi bila tuan-tuan dah mulakan pendekatan melampau sebegini, kafir mengkafir. Saya baru tengok cerita sang pencerah, pengasas Muhammadiyah Indonesia. Menarik cerita tu, tengok kat Netflix. Sang pencerah.
Bila dia berdakwah membawa Islam yang sebenar, dia dituduh sebagai kafir. Dia dituduh sebagai orang kafir. Sekarang ini Muhammadiyah ada lebih 50 juta penduduk, ada lebih 40 universiti, ada lebih 1000 pesantren ke sekolah dan sebagainya. Dia punya keluasan dia di seluruh Indonesia, kita kata. Tuan-tuan, saya nak cerita. Kita nak buat perubahan ni memang susah. Dan orang akan kata macam-macam kepada kita. Termasuklah kita ni liberal, kita ni kafir, kita ni apa orang kata pendokong kepada kekufuran, kekafiran, kepada orang kafir. Dia akan kata macam-macam kepada kita. Tapi percayalah, kalau selagi mana kita percaya kepada perjuangan kita, insya-Allah kita teruskan. Kita percaya kita nak buat pembaharuan yang betul. Kita teruskan. Kemelampauan dalam agama ni tuan-tuan, saya tak kata Mamat ni sebagai orang PAS, saya tak kata. Tetapi siapa boleh menafikan bahawa dia terkesima dengan ajaran PAS yang melampau? Siapa kata dia tidak tertrigger dengan kemelampauan beragama dan berbangsa yang dibawa oleh parti-parti politik, kaum dan juga agama? Siapa kata? Tuan-tuan, the blood actually in your hand as well. Darah dia tu berada di tangan tuan-tuan juga. Dan sekiranya dia termakan dengan kata-kata tuan-tuan dan puan-puan, dosa itu tuan-tuan juga kena tanggung tau. Yalah, tuan-tuan tak akan menanggung dosa dia kata macam tu. Tetapi tuan-tuan menanggung dosa sebab dia dah jadi jahil disebabkan oleh perkara tersebut. Bagi saya, mereka yang fanatik dan melampau dalam perkara beragama ini, mereka adalah orang yang jahil dan orang yang bodoh dalam berilmu. Dia tak ada ilmu sebenarnya dalam agama. That's why dia fanatik, and that's why dia taksub, and that's why dia melampau dalam beragama. Kalau dia ada ilmu dalam agama, dia tak akan jadi macam tu. Orang berilmu dalam beragama, dia faham bahawa perbezaan politik adalah ijtihad. Muhyiddin Yassin kata demikian, saya tak setuju. Saya berijtihad mengatakan pendapat dia salah, polisi dia salah. Setakat itu je. Tetapi kami tak pernah kata Muhyiddin Yassin itu kafir. Muhyiddin Yassin itu halal darahnya. Muhyiddin Yassin itu boleh dibunuh. Tak pernah. Tuan-tuan dah ikut live saya bertahun. Ini masuk tahun keempat dah. Daripada tahun 2020, 2019. Tuan-tuan dah ikut live saya bertahun. Pernah ke saya cakap macam tu? Ini Mamat yang baru pegang TikTok. Gaji 2,000 sebulan. Anak 2 orang. Pendapatan pun tak seberapa. Isteri tak kerja. Tiba-tiba engkau berlagak lebih daripada orang politik. Ini masalah dia. Korang ingat? Okay, saya nak bagi tahu. Korang ingat, korang guna fake account, kerajaan tak boleh detect ke? Korang ingat, korang guna fake account, SKMM tak boleh detect ke? Tuan-tuan, hari tu masa saya ditanya oleh polis IPD, IPD Ceras, dia kata dia tengok live saya. Dia tengok live saya, dia tengok live Papukari, dia tengok live Papagomo, dia tengok live Yani, dia sebut nama Yani tau. Dia tengok live, apa orang kata, live AMG, dia tengok, dia kata. Dia tengok, bukan dia sahaja. Ramai lagi pegawai-pegawai ini juga tengok. Nak melihat apa perkembangan politik, siapa yang bercakap. Bukan setakat dia tengok, dia tengok komen-komen kat bawah tu pun dia tengok tau. Dan mana-mana komen yang dia rasa menggugat, dia akan screenshot. Bukan, dia tak akan pergi rumah tuan-tuan, jangan risau. Tetapi kalau sekiranya ada orang buat laporan terhadap komen tuan-tuan yang jelek, itu di bawah SKMM, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Yang tadi tu 233. Penjara 1 tahun, denda 50,000. Maksimum boleh kena. Termasuklah kata-kata yang menghina. Termasuk kata-kata yang mengutuk. Termasuk kata-kata yang menyakitkan hati. Tolak tepilah perkauman, agama tu satu cerita yang tu memang drastik lah. Itu semua di bawah SKMM tau. Kalau saya buat laporan polis lah kan. Tapi saya suka. Walak-on ni. Kalau tak ada walak-on ni, macam apa kata? Macam sunyi pula kehidupan kita kan. Tapi balik kepada kita tadi, kemelampauan dalam politik dan beragama. Bukan politik sebenarnya. Dia bukan politik. Bukan melampau dalam politik. Melampau dalam apa saja. Politik satu hal. Agama pun sama. Melampau dalam agama, melampau dalam berbangsa pun sama. Dia akan menjadikan kita satu manusia, satu umat yang bodoh sebenarnya.
Jadi fikirlah. Okey, yang Okey, geng. Alhamdulillah. Pasal tu orang kata berpada-padalah berpolitik. Ini soal politik, bukan soal akidah, bukan soal agama, bukan soal apa. Ini soal politik. Tu kita kena faham. Bila hang dah buat macam ni, tak ada seorang pun yang akan pergi tolong hang. Dan sekarang ni parti hang sokong, tak ada seorang pun yang pi duk membela hang, duk pi membantu hang, duk pi kononnya, oh tak apa, apa-apa hang pun tak apa, kami akan payment untuk hang. Tak ada sekong pun yang pi membela hang. Malah aku rasa kalau mungkin adik-beradik hang ke, sepupu sepapat hang ke, tahu atas perbuatan hang, mereka pun tak sokong perbuatan hang. Kan kami lagilah kami tak sokong, terutama mak bapak hang, of course lah sebab hang mungkin mereka tak ambil tahu pasal hang. Sebab hang yang cari penyakit. Hang yang dah menzalimi, menyeksa diri hang sendiri. So hang hadaplah. Kesian babe. Kesian. Kita jangan cari penyakit. Dah. Cuba hampa fikir kan. Duk nak bayar berapa ribu pun tak. Kira macam duk tak mampu. Kena tunggu. Kena tunggu gaji. Ni yang dia offer orang 5 juta ringgit. Mana dia nak ambil 5 juta? Sebab apa? Benda-benda ni cuba kita fikir. Apa yang penyebabnya yang dia boleh keluarkan kenyataan macam ni? Apakah penyebab punca-punca dia sehingga dia boleh keluarkan kenyataan penuh dengan kebencian? Tawar 5 juta. Hati kan? Hati dan jiwa dia tu keterlaluan, penuh dengan kebencian. Penuh dengan kesakitan hati, penyakit jiwa, penyakit hati. Itu yang paling takut sekali terhadap diri kita. Kita tak mau. Kita walaupun kita rasa kita tenang, kita semayang, kita apa, tapi penyakit hati kita ni teruk. Oh cukup, tak mau. Sebab tu, kita perlu rendahkan ego. Buang sifat sombong, bongkak, riak, takbur, bangga diri, bersangka buruk. Kan? Kita perlu buang, kita kena ada di dalam keadaan rendah diri, bersangka baik. Kok macam mana perangai dia, Hadi Awang ke, Anwar ke, perangai macam mana, kita sangka baik. Kan? Kita tahu dia penuh dengan gundah gulana, huru-hara, kemaruk, kuasa apa semua. Tapi untuk diri kita, tanggungjawab kita, diri kita ni, contoh macam aku duk buat video ni. Hanya di dalam video, di luar antak pihak hang kan. Buat untuk berkongsi dengan hampa, apa yang kita nampak, apa yang kita tengok atas permainan, apa yang berlaku di dalam parti mereka, apa masalah yang berlaku di dalam parti mereka, dan cara mana kemaruknya dia nak jadi kerajaan. Kita dah boleh menilai kan. Tapi bila kita dah habis waktu politik, waktu untuk shoot video ni, okay dah cukup. Kita minta semuanya Malaysia dalam keamanan. Orang-orang yang kemaruk kuasa tu Allah jauhkan daripada negara kita, ataupun jauhkan daripada memerintah negara kita. Kita tak mau orang yang taksub teruk sangat menjadi kerajaan. Kita tak mau orang yang keterlaluan memerintah negara kita. Kita tak mau. No, kita tak mau. Orang yang terlalu taksub, terlalu mengkafirkan orang, menghina, mencerca orang, kau-kaunya, menzalimi orang. Lepas tu fitnah orang, dan fitnah tu diagung-agungkan, diangkat untuk nak menjatuhkan seseorang tu. Allahu Akbar. Kalau hampa tengok dekat dalam TikTok, ada seorang tuan. Adalah beberapa orang dan juga daripada seorang lagi, Atan Likas. Dia nak menjatuhkan Anwar Ibrahim dengan menggunakan kaum Lut. Oh, cerita pasal liwat, cerita pasal ni apa semua. Kita pun cakap, jangan buat dosa-dosa khazaf. Dia boleh kata, alah khazaf tu untuk zina, bukan untuk liwat. Sedangkan ulama-ulama kita menceritakan khazaf tu liwat dan zina. Tapi dia hanya ambil zina saja dekat khazaf. Yang liwat dia tak ambil. Kan? Tapi dia punya penuh kebencian dia. Kan? Oh liwat. Malah dia kata penyokong kerajaan hari ini adalah penyokong kaum Lut. Astaghfirullahalazim. Sampai dia boleh kata tu. Dia punya hina, dia punya cerca Anwar Ibrahim ni kau-kau. Malah penyokong ataupun pentaksub. Yang kerajaan hari ini yang menyokong siapa-siapa yang bersama dengan Anwar Ibrahim ni adalah kaum Lut. Sehingga dia boleh kata tu. Kan? Sebab apa? Sebab parti dia dulu abaikan dia. Dia kalah di dalam pemilihan parti, dia mula dia hentam
Parti UMNO dan dia hantam kerajaan hari ini. Dia terlalu melampau, tapi orang-orang yang terlalu melampau ni dia tak lama, sekejap ya. Allah akan atong, Allah akan balikkan balik kena dekat dia, sebab dia terlalu melampau di dalam politik. Nak abang ambil apa? Pagi-pagi lepas maghrib apa duk buat live baca Quran. Dia punya duk baca Quran. Bukan main lagi ada buat lagu, suara sedap apa semua. Okey. Habis je dia tutup Quran tu dia dah jadi setan. Bila dia buka Quran, dia tunjuklah kata dia lah orang yang terpaling baik. View sampai 500, 600 apa semua ni. Dia lah manusia yang terpaling baik. Bila dia tutup Quran, dia lah menjadi manusia yang paling jahil sekali. Dia hanya tahu membaca, tapi dia, orang kata dia macam dia tak mengamalkan dan dia tak mendalami ayat-ayat isi-isi Quran tu. Tapi benar-benar macam ni Allah Maha Adil, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Melihat. Allah boleh atok hidup dan mati kita. Kita buat baik, Allah balas baik. Kita buat buruk, Allah sekejap je Allah boleh balas. Jadi sebab tu orang kata kita nak berpolitik, kita nak buat baik ke, kita nak buat jahat ke, buat baik teruskan buat baik, alhamdulillah. Buat jahat berpada-pada jangan sesekali. Jadi inilah sedikit perkongsian aku. Tolong subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.